بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباهيم هذه إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل والصحابة أجمعين وجميع أوليائنا العقاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء وسائر عباد الله الصالحين وإلى أرواح أسلافنا ووالدينا ومشايخنا وحواشينا وطالبنا وجميع أهل هذه السلسلة، خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي الإندونيسي والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم برحمته والمغفرة من المحل ينفعنا بعلومهم أسرارهم أنوارهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك عند الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير يا رب العالمين. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ya Allah, wahai Tuhan kami yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah dosa-dosa kesalahan, kesalahan, kelalaian dan kecuaian kami terhadap-Mu. Ya Allah, ampunilah kedua ibu bapa kami, rahmati dan kasihanilah kedua mereka seperti mana mereka mengasihi dan menyayangi kami sewaktu membesarkan kami semenjak kami masih kecil lagi. Ya Allah, ya Allah, Kau ampunkanlah juga sekalian guru-guru dalam mendidik kami. Ya Allah, dan Kau ampunkanlah pasangan hidup kami, suami istri kami, anak-anak kami, anak didik kami, sekalian ahli keluarga dan kerabat kami, sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, jiran sekampung kami yang se-Islam dan sekalian umat Islam. Ya Allah, Kau ampunkanlah mereka, rahmatilah mereka, berkatilah mereka sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya pada malam ini kami berhimpun kerana dan Kau maha mengetahui apa yang kami niatkan dalam hati kami ini. Maka Kau bukakanlah dalam pintu hati kami ini, ya Fattah. Lembutkanlah jiwa kami ini, ya Latif. Sucikanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah kesemua urusan kami, pecahkanlah kesukaran kami, perbaikinan, indahkanlah lagi akhlak kelakuan kami, lancarkanlah percakapan kami, luaskanlah rezeki kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, sembuhkanlah penyakit kami, sehatkanlah umur badan kami, dan Kau bukakanlah ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami ini agar kami dapat memahami antara satu sama lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, syahadah, tambahkanlah lagi buat kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezekikanlah kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Ya Allah, dan Kau kurniakanlah, Kau lindungilah kami daripada semua kejahatan dan tipu daya makhluk-Mu, dan daripada setiap pandangan mata manusia yang memandang kami dengan iri hati, serta daripada mereka yang mempunyai perasaan hasad dengki terhadap kami. Hafidah alim, ada azman ni'man wakil ni'man wala ni'man nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, mulakan tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah dan anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat bertemu tuan-tuan dan puan untuk memulakan sesi pengajian kitab Penawar Hati ataupun Penawar Bagi Hati. Seperti mana telah saya kongsikan sebelum ini kepada tuan-tuan dan puan kan. InsyaAllah kita akan, ini adalah sebagai rujukan sahajalah. Kalau tuan-tuan dan puan nak beli kitab, boleh beli, tak beli pun tak apa. Nanti insyaAllah akan datang saya akan gunakan papan putih itu, boleh pakai mangku ya, untuk kita buat ringkasan tuan-tuan dan puan ya, pembelajaran ataupun dinamakan sebagai permulaan pengajian ilmu tasawuf. Ini adalah sangat penting tuan-tuan dan puan, walaupun mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang pernah belajar kitab ni kan. Jadi sangat bagus bila mana kita repeat balik, kerana bagi orang Jawa, repetition mother of success. Pengulangan itu adalah kunci kepada kejayaan.
Idza takarrara faqad tahaqqaq. Itu dalam bahasa Arab. Apabila berulang-ulang, apabila diulang-ulang, maka akan berlakulah kemantapan, tahaqquq. Dia lebih bertambah mantap, lebih bertambah mahir. Macam kita bawa kereta dululah tuan-tuan kan, sebelum kita bawa, kita tak berhenti bawa. Dan bila kita belajar bawa tuan-tuan kan, kita tak boleh sekali saja. Mesti kena ulang-ulang. Mula-mula tu kekian masuk gear kan, sambil nak pegang steering. Kalau ni kereta manual yang lama dulu-dulu lah. Sekarang dah pakai auto kan. Auto tu kan minyaknya, masuk gear, tangan tak perlu nak kelang kabut macam kereta manual kan. Kalau dulu manual, dia kena gear 1, gear 2 kan. Dia berbeza. Jadi kalau dulu-dulu tuan-tuan kan, pada peringkat permulaan, tak kira lah, walaupun auto sekali pun perlukan juga permulaan. Kalau sekiranya kita hanya sekali saja kita bawa, dan kita harapkan kita berjaya tuan-tuan kan, maka kita ada pemikiran yang kata apa, pemikiran ke arah kegagalan lah. Sekali buat nak tahu harapkan expert, tidak ya. Sedangkan ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hukum alam. Bukanlah hukum wajib, apa haram, makruh, harus, itu hukum syara' lah. Bukan hukum akal, hukum ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang kita nak mantap, kita nak mahir, mesti kena ulang. Kalau tuan-tuan biasa dengar the rule of 1,000 hours, tak silap aku kan. Tu orang kalau nak bawa kapal terbang pun, dia kena dia kena belajar dulu dia punya apa tu kan. Dia kena cukup jam itu, 1,000 jam. Stimulate dia buat macam real kan, barulah barulah dia lepaskan untuk cubaan bawaan sebenar. Dan kemudian diperlukan masuk untuk nak mahir. Demikian juga lah kita pun tuan-tuan sekalian. Apa saja kita buat, terutama dalam ilmu yang kita nak belajar ni, perlu berulang-ulang. Walaupun sama mungkin, insya-Allah kita akan dapat berjumpa dengan perkara yang baru. Jadi set niat tuan-tuan dan puan, niat sangat penting. Dan kita belajar adalah bila kita nak mempelajari ilmu tasawuf ni, terutamanya seperti mana telah saya kongsikan sebelum ni tuan-tuan dan puan, matlamat kita mempelajari ilmu tasawuf adalah untuk menyucikan dalaman kita. Ilmu tasawuf ini peranan dia adalah kita nak capai martabat ihsan. Itu yang ketiga yang disebutkan dalam hadis Jibril. Islam, iman, ihsan. 3. Dan 3 inilah yang menjadi rukun kepada agama. Kita kena kuasai tuan-tuan dan puan-puan, barulah sempurna agama kita. Seandainya kita hanya belajar tentang Islam sahaja, iaitu ibadah yang luaran sahaja, solat, bahagian-bahagian di luaran lah, pelaksanaan taharah, bersuci, mandi wajib, ambil wudu, solat, zakat, puasa, di luar sahaja tuan-tuan dan puan, belum sempurna lagi agama kita. Ya, kecuali dengan kita mempelajari ilmu tasawuf. Kalau ibadah, ilmu fiqh, itu akidah, itu memang menjadi akar lah. Ini pokok utamanya yang kita kena ada dalam diri kita tuan-tuan dan puan, untuk nak pergi kepada ihsan, nak mencapai ihsan. Itu dah kena ada 2 permulaan, iman dengan Islam. Yang ketiga ni dia menyempurnakan kedua-duanya, iaitu ihsan. Jadi nak mencapai ihsan macam mana? Inilah dia bidang ilmu yang membantu kita, insya-Allah semoga kita dapat mencapai maqam ihsan yang Nabi maksudkan, yang dijelaskan. Terima kasih apa masalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ya, dia Nabi gambarkan anta'budallah ka'annaka tarah, dia adalah seolah-olah kau menyembah Allah Ta'ala dan kau nampak. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau seandainya tak boleh buat macam tu, bayangkanlah kau dilihat, kamu diperhatikan. Jadi Nabi dalam Islam, dalam iman, Nabi menyebut tentang perbuatan. Salat, daripada mengucap 2 kalimat syahadat, kan perbuatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus salat, tu'ti zakat, dirikan salat, keluarkan zakat, haji, lepas tu apa? 5 kan? Mengucap 2 kalimat syahadat, puasa bulan Ramadan, solat. Mengucap 2 kalimat syahadat, solat, puasa Ramadan, zakat, haji. Kalau berkemampuan, itu kan luaran perbuatan. Dan kemudian bila Nabi menyebut tentang iman tu kan kepercayaan, antu'mina, beriman ni apa tuan-tuan? Dalaman hati kita beriman, percaya. Dan bila mana Nabi menyentuh tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Dalam ibadah yang kita lakukan tadi, setelah iman dan juga Islam, kita mencapai seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa berlaku tuan-tuan? Nabi bagi gambar, bayangkan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala.
Seandainya tidak melihat, tak dapat nampak bayangan macam tu, bayangkan kita diperhatikan. Apa perasaan yang timbul, tuan-tuan dan puan? Di sinilah yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Timbullah sifat takut, rojak, khauf, rindu Allah Subhanahu wa taala, mahabbatillah dan seumpamanya lah. Dan kesemua ini, perasaan tu akan dapat dicapai setelah mana kita berjaya membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat kekotoran, sifat-sifat yang dicela oleh syarak, iaitu sifat madmumah. Jadi dalam kitab Anak Bagi Hati nanti, tuan-tuan dia akan bagi tahu kepada kita bagaimana dia akan perkenalkan kepada kita 10 sifat madmumah yang perlu kita kena bersihkan daripada dalam diri kita, dan kemudian lepas dah bersihkan, apa pula 10 sifat yang perlu kita kena dapatkan, tukar, gantikan setelah dibersihkan. Kena ingat lagi, kena selepas daripada takhalli, tahalli, barulah dapat ta yang ataupun ti yang ketiga, tajalli. Itulah dia peringkat ataupun proses dalam pembelajaran ilmu tasawuf. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita akan mula untuk memperkenalkanlah, saya akan kenalkan kepada tuan-tuan sedikit seberingkaslah berkenaan dengan kitab Penuh Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Indonesia ini. Dan juga setelah itu tuan-tuan, insya-Allah kalau berkesempatan saya akan terus membincangkan tentang 3 kunci keberkatan. Ini muqaddimah awal dalam kitab Penuh Bagi Hati. Dan sekali lagi, kalau tuan-tuan ada kitab, it's okay tuan-tuan, akan datang, nanti boleh saya akan tuliskan ringkasan perbincangan kita di papan putih. Right? Dan sebelum kita teruskan perbincangan malam ini, tuan-tuan seperti biasalah, terlebih dahulu jom sama-sama kita berselawat ke atas besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita niatkan semoga dengan sebab solat ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi keberkatan kita berkumpul pada malam ni. Kita berada dalam surau, tuan-tuan yang agak sejuk ni kan. Okey kan sejuk? Okey semua? Tak kira lah sejuk macam mana sekalipun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita dapat faham, kita dapat hazam setiap perbincangan yang bakal kita lakukan pada malam ni. Dan semoga dengan keberkatan salawat ini juga Allah Subhanahu wa taala bukakan kefahaman buat kita semua. Dan apa yang lebih penting betul tuan-tuan, kita dapat kekuatan untuk amalkan apa yang bakal kita bincangkan, yang kita dah tahu dan kita dah faham. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga kekuatan bila kita amalkan tu konsisten, istiqamah, berterusan, sehinggalah kita memutuskan nafas yang terakhir, dan sehinggalah kita berjaya mencapai matlamat kita. Mempelajari ilmu tasawuf ni tak bukan untuk menyucikan hati kita, dan bila dah bersucinya hati kita, kita dapat meningkatkan kedudukan kita pada maqam ihsan. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim bersama kita bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nakun fi khazainillahi nura wa takun lana lil mu'minina farajan wa farhan wa surura وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوانه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله والرضا والقرب والتواضع سبحانه وتعالى. InsyaAllah 26 InsyaAllah kita akan lanjutkan sehingga 8:36 anggaran masa tuan-tuan dan puan. Dan kalau sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang pertanyaan, persoalan di penhujung sesi nanti bolehlah membuat demikian dengan malu dan dengan silu, dan jangan rasakan soalan yang ditanyakan itu soalan bodoh. Tuan-tuan dan puan, tak ada istilah soalan bodoh. Soalan dah, nama soalan dah tak tahu, tanya lah kan. Okey. Dan orang lain pun nak berkongsi juga. Kadang-kadang ada orang malu bertanya, orang lain malu bertanya soalan tu, kita tanya. Kita dah bantu dia tuan-tuan dan puan sekalian ya. Jadi hilangkan fikiran ataupun pemikiran yang mungkin dia menganggap soalan ni tak patut ditanya, tak ada. Okey, saya terbuka untuk menerima sebarang pertanyaan walaupun sama ada berkaitan ataupun tak berkaitan pun tak apa. Baik. Dan ini adalah kuliah kita yang terakhir tuan-tuan ya. Tahun ni. Suspend bunyi aku kan. InsyaAllah kalau sebab kita ni minggu yang compact dah ni keempat dan menghampiri penghujung tahun 2023 dan tahun depan sambung pula kan. Tak ada nilai ni, bukan takhir untuk selama-lamanya lah. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah kalau tuan-tuan dan puan nak gunakan edisi Jawi pun boleh, Rumi pun boleh, mana-mana lah kita nak bincangkan intipati saja. Dan saya kalau saya ni pakai yang Rumi lah. Ni kalau tuan-tuan boleh nampak ni penterjemah Abdul Ghani Jabal Marqi. Dia bukanlah terjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu asalnya itu dalam tulisan Jawi kan. Kemudian dia hanya alih tulisan sajalah. Bukan alih bahasa, alih tulisan, dan dia ada juga dia edit balik ungkapan-ungkapan yang lama itu dia pakai oleh pengarang kitab yang asal kepada ungkapan yang moden lah. Ni harga di Semenanjung RM16. Ni kalau tuan-tuan nak beli dapatkan dekat Shopee ada. Boleh dapatkan sendirilah. Harga tu tulis di situlah tertera RM16. Untuk Sabah Sarawak tak boleh kalau untuk Sabah Sarawak. Nah, dan di belakang tu tuan-tuan dan puan, kalau kitab ni dia ada bagi tuan ringkasan lah pengenalan kitab dia. Kita tengok situ. Di situ saya nak bacakan sedikit tuan-tuan dan puan ya. Asal usul kitab Penerangan Bagi Hati ni dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Al-Indonesi itu dia punya negara asal dia lah. Al-Mandili nama apa ni, gelaran laqab bagi pengarang yang Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir nama asal dia lah. Syekh tu gelaran orang yang berilmu. Abdul Qadir bin Abdul Muttalib ayah dia Al-Indonesi, negara kelahirannya. Al-Mandili tu cuba tokoh. Abang Saleh, Al-Mandili tu apa makna kita panggil apa? Di suku ni, suku. Suku kat Indonesia. Al-Mandili tu apa? Mandailing. Betul. Mandailing.
Jadi nak bunyi bahasa Arab sikit jadi Al-Mandili sajalah. Dia tak ada dia tak ada Al-Mandilingi. Panjang benar pula kan. Diringkaskan saja jadi Al-Mandili. Dia orang Mandailing. Suku Mandailing. Kita di sini ada kan suku Mandailing yang duduk kebanyakan dekat apa lah. Dekat di belakang dekat Pak Istana apa? Dekat Mampeh kan. Situ ramai lah orang Mandailing. Orang Mandailing ni perajin tuan-tuan kan. Yang perajin lah. Ya, dan asal usul pengarang kitab kita ni pun daripada sana, dari suku dia suku Mandailing, dan dia juga sebelum dia menuntut ilmu, kalau di sini begitu di Tanah Suci. Kitab ni dikarang di Tanah Suci, dan asal usul sebelum dia ke Tanah Suci, tuan-tuan beliau adalah merupakan salah satu anak murid kepada Pak Chuhim Gajah Mati di Kedah. Gajah Mati ni kat mana? Ke Pendang. Pendang ke? Gajah Mati kan? Nama tempat tu Gajah Mati lah. Kenapa nama tempat tu Gajah Mati? Ada gajah mati kat situ kan, saya tak tahu yang tu. Ya. Jadi kalau orang dulu memang itulah. Kalau nama dibagi tempat tu berdasarkan dia ada sebab dia bagi nama kan. Macam kita kat sini, Seri Menanti. Seri Menanti. Apa yang Seri, apa yang Menanti tu saya pun tak tahu. Soal saya tak tahulah. Kalau Pilah, semua nama-nama tempat ni tuan-tuan apa dia ada usul kan. Usul. Jadi kita kalau tuan-tuan dan perempuan nak letak juga kan suku apa. Kalau nak jadikan laqab ni, panggil laqab lah dalam bahasa Arab. Boleh Kalau nama apa? Al-Malayuwi. Ataupun kalau tuan-tuan nama suku apa? Suku Bidondo, Al-Bidwandawi. Letaklah. Nak bunyi bahasa Arab sikit tu kan. Itu laqab kalau Arab, laqab lah, laqab pada keturunan. Al-Qurashi. Itu bangsa Quraisy. Ya. Ataupun kalau tuan-tuan para habaib kan, ataupun keturunan Nabi SAW, ada yang Al-Jufri, ada yang Al-Atas. Itu semua dia punya dipanggil sebagai laqab ya. Baik. Jadi kitab ni tuan-tuan dia kata dihimpunkan di Tanah Suci Mekah pada tanggal 7 Rejab 1378 Hijriyah. Sekarang 1445. Cuba tahu tak berapa tahun dah tu? 1445. 583 63 lebih kurang 63 tahun 63 tahun, tidak terlalu lama lah kitab ni. 14 kan. Dia 63 tahun usia kitab ni tuan-tuan diguna pakai sampai ke hari ni, kerana dia Syekh Abdul Qadir ni pun dia sempat dengan apa dia selepas dia Pak Chuhim tu, dia dalam period yang apa jugalah, tidaklah terlampau lama macam Tuan Tuli ataupun Tok Kenali ya, tu selepas pada tu. Ya. Ada Kelantan lah. Kitab ni diubah sesuai ataupun diadaptasikan supaya lebih mudah dipelajari dan difahami. Dan kata dia, kitab ni sebagai permulaan kepada ilmu tasawuf bagi menyampaikan kepada pengosongan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan menghiasinya hanya memandang kepada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, dengan cara membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji untuk membawanya kepada pembersihan hati daripada segala sifat kecelaan. Ini kita dah bincang hari tadi. Dan kitab ni sesuai dipelajari oleh segenap lapisan masyarakat, sama ada orang awam ataupun para pelajar di peringkat permulaan. Ini panggil tasawuf peringkat mubtadi, permulaan. Jadi permulaan ini yang sangat penting sebenarnya tuan-tuan. Kerana ada orang dia belajar juga ilmu tasawuf ya, tapi ilmu tasawuf tu dah pergi kepada peringkat yang agak tinggi sikit lah. Tinggi tu seperti dia pergi belajar kepada tasawuf. Kadang-kadang tinggi itu tuan-tuan sampai tersilap. Bukan tasawuf sunni jadi dia. Bukan tasawuf yang dipelopori oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tasawuf yang telah menyimpang daripada jalanan asal dia. Ada yang tasawuf batini ya. Dan berbagai lagi lah. Nampak tu macam pengajian, pembelajaran ilmu tasawuf kan. Dia membicarakan, menyentuh tentang hakikat ketuhanan contohnya. Namun tuan-tuan dalam pandangan sebenarnya ada satu unsur yang untuk nak memesongkan manusia ataupun umat Islam daripada jalanan asal, matlamat asal ilmu tasawuf ini. Dia asal ilmu tasawuf ini adalah penyucian. Bila sebab penyucian dia suci lah. Bila suci tuan-tuan bertambah ilmu tinggi macam mana sekali pun tidak, dia akan hilang perasaan bongkak, takabur, semua sekali lah. Yang 10 yang kita akan bincangkan nanti dalam ni. Tapi seandainya dia pergi belajar tentang hakikat yang tinggi, kemudian dia mengatakan bahawa dia dah sampai kepada hakikat, tak perlu lagi nak salat, dia lebih hebat pada orang lain. Orang lain belajar ilmu kulit saja, dia belajar ilmu isi. Maka ini bercanggah dengan pengajaran ilmu tasawuf. Kan ilmu tasawuf itu bukan hanya sekadar dalam kitab.
Bahkan dia perlu ditasawufkan pada diri kita. Kita boleh faham makna kita kena apply, kena melakukan, kena buat tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sekadar kita hanya bincang saja, sel teori, ini dia punya penyakit ni, macam ni, dia punya simptom dia, tahu simptom tu. Lepas tu kemudian tahu pula cara buat, cara nak rawat dia macam mana. Kemudian akhirnya kita tidak berbuat apa-apa tuan-tuan dan puan. Maka tidak ada faedah. Tak jadi manfaat juga. Sedangkan Imam Al-Ghazali nyatakan bahawa ini adalah salah satu ilmu nafi', dalam kategori ilmu yang bermanfaat lah. Kerana bila mana kita dapat sucikan dalaman kita tuan-tuan, hasilnya itu akan meningkat. Kita punya kerohanian, spiritual kita semakin berkembang, semakin meningkat, dan dia semakin menaik, bukan semakin menurun. Kalau lah dia rasa bongkak, dia rasa hebat, dia rasa berilmu, itu semakin menurun sebenarnya. Dia menjunamkan diri dia, dan dia menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ibarat macam itulah, menaik. Dan naik tu dengan menyucikan hati kita. Itu kerohanian, roh kita akan berjalan secara menaik. Baik. Ya. Lepas tu dia kata ni adalah permulaan, ya. Dia ada tasawuf pertengahan dan ada tasawuf yang agak tinggilah. Kalau yang pertengahan itu dia dah pergi kepada perjalanan dah. Macam Minhajul Abidin. Kan? Pernah dengar kitab tu? Sini pernah belajar kan? Minggu kan? Minhajul Abidin itu dia dah membicarakan tentang perjalanan kita nak pergi kepada ni. Itu setelah mana melapasi proses ni. Beresnya ni perjalanan semua. Tapi kalau sini start tuan-tuan dan puan, kerana dia adalah permulaan. Dia starting point kat sini. Dia kena persiapkan dulu. Di antara syarat dia kena clearkan dulu. Dah clear sini baru semua berjalan. Tapi kalau sini dia start tuan-tuan dan puan, berjalan tu betul undur balik. Undur balik. Takut nak pergi ya tak ya ni. Boleh tak boleh ni. Berani tak berani ni. Baru sangat penting. Ini dipanggil tasawuf permulaan. Boleh ya. Dia peringkat permulaan ataupun mubtadi lah. Kita semua beginner lah. Bahasa moden ni tu. Maksudnya beginner, permulaan. Walau beginner sekalipun tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau kita amalkan, kita buat setiap hari, insya-Allah kita akan jadi expert. Beginner tu memang hukum alam macam tu. Setiap orang dia bermula lahir-lahir pun daripada keluar dari rumah tu memang dia panggil baby step kan. Mula-mula sekali dia tak boleh buat apa-apa tuan-tuan dan puan. Bergorak tu je lah, merengek tahu kan. Lepas tu tak lama tu dia boleh terbalikkan badan dia. Lepas tu dia boleh mengensot. Lepas tu dia boleh angkat badan jatuh balik. Lepas tu merangkak. Itu panggil baby step kan, tu proses. Akhirnya boleh berjalan juga. Janganlah anak kita beranak sehari je gaduh. Tak jalan-jalan lagi, bilo nak jalan-jalan ni. Anak tu baru sebulan ni contoh kan. Bilo enggak. Itu proses. Kalau kita faham konsep ni tuan-tuan, demikian juga dalam apa saja pembelajaran ilmu, dia ada proses. Trust the process. Percaya kepada proses. Lalui proses, percaya proses, insya-Allah sampai. Okey? Baik. Dan kitab ni kata dia ada mengandungi pendahuluan dan 3 bab. Muqaddimah. Malam ni kita bincang muqaddimah. Dan kemudian ada 3 bab. Yang mana bab yang pertama dia membicarakan tentang anggota yang 7. Okey? Ini yang saya bagi tahu tadi. Analogi dia tuan-tuan dan puan, 7 saluran paip yang masuk ke dalam tangki. Dalam diri kita ada tangki, hatilah. Yang menakung air. Air itu bersih ke air kotor kau dia akan masuk ke dalam tu semua. Jadi inlet ada outlet. Kan? Dia masuk dia keluar, masuk keluar. Mata ke, telinga ke, mulut ke. Apa yang masuk? Kalau bersih tuan-tuan dan puan, masuk tu bersih lah. Kalau tak ada filter, kalau masuk yang kotor tu tak ada filter, kotor lah. Dan kita ni tuan-tuan dan puan kan tak semua kan masuk bersih maksudnya ya. Ada yang kotor lah, kita tengok kotor. Ada yang kita dongar pun, yang kita dongar ni pun tak semua yang baik-baik, tak ada. Bagi kita dikelilingi persekitaran yang berbagai tuan-tuan dan puan. Tu variety kan dalam masyarakat. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, ada kita dongar yang elok, ada tak elok. Yang elok alhamdulillah masuk. Bersih lah air, tapi yang tak elok macam mana? Kalau tak ada penapi, apa akan berlaku? Dia akan masuk dalam tangki dan dia akan bercampur dengan bersih. Bila bercampur apa jadi? Tuan-tuan dan puan, dia mix. Yang bersih pun ada, yang kotor pun ada. Tai pun ada, macam-macam. Semua najis ada. Apa jadi? Ke tangki hati kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan sekalian. Lepas tu sangat penting untuk diletakkan tapi. Inilah dia ilmu yang mengajar kita bagaimana kita nak menapis. Letakkan tapisan.
Dan tapi itu sebenarnya berada di mana? Di luar kok? Di dalam. Di mana tapisan tu? Yang perlu kena ada? Dalam diri lah kan? Dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tanya saya jawab, tapi mak aku tak jawab dia kan. Dalam diri kita, tapis, filter, dia kena filter yang berkualiti. Baru dia akan tapis air yang berkualiti. Demikian juga lah. Ini nanti kita akan bincangkan dalam bab yang pertama, anggota yang 7. Ini sebagai teaser ya. Baik. Yang kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bab yang kedua nanti, inilah dia 10 penyakit sifat madmumah. Dan insyaAllah kita akan go terus satu malam, kita akan ambil satu sifat lah madmumah. Jadi sesi kita tak terlampau panjang sangat lah. Bab pertama tu, 7 fasal tu, 7 anggota tu pun diharapkan kita dapat bincangkan dalam masa semalam lah. Kita nak tahu konsep saja kan. Dia begitu, walaupun dia agak panjang dalam kitab ni ya. 10 hari kita bincangkan tentang penyakit, 10 hari sifat madmumah, 10 hari pula kita bincangkan tentang sifat mahmudah. Total semua 21 hari. Sebulan 2 kali. Termasuk cuti. Cuti poso, cuti ke? Ya, cuti kan? Jadi kalau sebulan 2 kali, 10 bulan lebih kurang lah. Kita anggarkan tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita dapat bincangkan secara ringkasan, dan apa yang lebih penting seperti yang saya maklumkan sebelum ini, kita nak praktik. Kita nak lebih kepada praktikal lah. Ya. Baik. Itu pengenalan kitab tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semak tengok pada buku surat. Muqaddimah dia pada buku surat pendahuluan tu surat 2. Sorry. Surat yang pertama. Okey. Jadi di sini ada 3 kunci keberkatan tuan-tuan sekalian ya. Yang pertama, tengok. Apa tu yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kunci keberkatan yang pertama. Dan apa makna berkat? Kenapa pengarang kita mulakan dengan Bismillah? Dan semua para alim ulama, ulama Islam bila mana dikarang satu kitab, inilah dia takkan tinggal sama sekali tuan-tuan. Sebab tu saya namakan dia ini sebagai kunci keberkatan. Kenapa dimula? Sebab beramal dengan Nabi. Yang pertama kerana dia mencontohi Al-Quran. Al-Quran kan dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Awal-awal ayat apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Model kan Al-Quran. The best model. Model terbaik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dimodelkan Quran, yang kedua beramal dengan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang kedua beramal dengan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang kita buat tak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus. Terputus. Apa maksud terputus? Ay qalilul barakah, kata ulama. Sedang meninjau apa dia tulis tu lah. Apa susun panjang tulis tu. Mata ke apa? Nak tinjau. Itu nak tulis apa? Rajin menulis. Tak berhenti menulis. Tulis semua patah ke apa? Tak. Kau tulis dondo. Dia kena dondo. Kau tulis. Ambil kesempatan di Syekh dondo pula kat sini. Tutup. Ingatkan nulis nota tadi. Main rajin tulis. Tak semua lah. Nota. Baik. Okey. Ya. Sambung tuan-tuan. Tu, setiap urusan yang Nabi beritahu, setiap urusan pekerjaan yang kita nak buat, benda harus lah, bukan benda haram ya. Benda harus. Kalau tak mulai pada awal dengan bismillah, sedikit terputus, kata Nabi. Masuk putus tu sedikit berkat. Berkat tu apa dia tuan-tuan, masa ringkas? Berkat ni berkembang, bertambah. Apa yang bertambah? Baik. Ziyadah al-khair, perkataan dalam bahasa Arab. Ziyadatul khair, kalau kita sambungkan. Ziyadah al-khair. Ziyadah bertambah, al-khair kebaikan. Kebaikan. Bukan kejahatan ya. Ingat konsep berkembang, kita buat satu, dia beranak 10. Contoh kita bola ayam 2 ekor, lepas tu beranak, bertelur 10, menoteh 10 ekor.
Sepuluh tu berkat lah tu. Berkembang daripada dua. Kita beli ayam seekor jantan betina kan. Itu berkat kalau kebaikan. Kalau sekiranya dia pergi tikam RM1 nombor. Dia nombor apa? Benda macai ya. Ataupun Magnum Haji ya. Ataupun Toto lah. Dapat pula RM1,000. Kono pula kan. Beranak tak? Beranak juga RM1. Daripada RM1 jadi RM1,000 tuan-tuan. Tapi RM999 itu apakah dia berkat? Bukan berkat. Tetap hanya berkat ya. Lawan berkat apa? Berkembang baik. Berkat. Berkembang jahat. Panggil apa? Laknat. Makin jauh lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu laknat makin jauh. Lepas tu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkat ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca awal-awal dalam kitab ini dia pengarang kitab mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terhasil keberkatan Bismillah. Dia ayat Al-Quranul Karim. Kalau kita kuasa Al-Quranul Karim, satu huruf bersamaan dengan 10 ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sebut tuan-tuan puan, apa kebaikan yang berkembang? Kita ingat Allah Ta'ala dengan nama Allah. Lagi apa lagi? Kita cangkukkan setiap urusan tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita sebut Allah, apa perasaan kita? Apa rasa dalam diri kita? Tenang. Saya baca Bismillah saja, saya Bismillah tak tenang juga. Itu overthinking. Kalau orang yang ada masalah overthinking kan berfikir, baca Bismillah pun tak jalan. Kena settle down dulu dia punya apa. Dia punya fokus tu. Relax dulu, betulkan balik pernafasan. Teknik dia kena betulkan pernafasan ni tuan-tuan dan puan, relax. Kerana ada orang macam tu kan terlampau ke depan sangat. Pergi ke depan sangat. Dipikir dah 10 tahun akan datang misalnya. Tahun depan 2024 barahlah DST dah mau bla 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 bla. Apa kesan kepada dia? Serabut tak? Overthinking. Benda belum berlaku lagi. Dia dah mula baca macam-macam. Susah lah, habis lah. Itu yang jadi depress. Ataupun anxiety. Risau. Bimbang. Apa nak jadi kan? Ya, jadi kena cool down dulu. Be at the moment. Duduk sekarang, kita kat sekarang ni. Hidup sekarang. Be at the moment tu maknanya kita kena conscious secara sedar. Kita berada kat mana sekarang ni. Kita dalam surau, madrasah yang tuan beringin. Kalau terlampau memikir sangat, relax, tarik nafas kan. Betul kan balik pernafasan kita tuan-tuan dan puan. Otak kita perlukan oksigen yang cukup untuk dia berfikir. Kalau dia terlampau teruk sangat berfikir, relax dulu. Yang baru ada kesan. Kalau tidak, baca lah ayat apa, jumpa jodoh, pergi jumpa apa, jumpa ustaz-ustaz, imam nak baca, tawarkan air lah. Tak jadi tuan-tuan dan puan ya. Penyakit ni dihilangkan dengan mengawal kembali kita punya pemikiran. Dan perlu ada penyerahan sebenarnya yang terlampau kan. Bila kita tambah overthinking, kita seolah nak ambil alih pula akan datang. The future kita tak tahu kan apa berlaku akan datang. Kita dah duduk ke depan dah, kita dah bayangkanlah apa jadi, apa kosan dengan kita kan. Apalah. Okey, baik. Tu berkat kita fikir Bismillahirrahmanirrahim, fikir Allah Subhanahu Wa Taala, kosan tenang. Betul yang lain tu tak pasti, macam-macam lagi lah. Itu bergantung pada makna yang tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada Bismillah. Kalau follow Nabi, setiap urusan Bismillah. Untuk apa? Kenapa kita ada Bismillah? Kita nak berkat, nak kebaikan. Kenapa lagi kita baca Bismillah? Mungkin ada orang dia nak sangkupkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dia betul-betul hati itu tunjang dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjang dalam tu. Orang yang bertunjang kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ribut sekali pun tetap akal tu tidak akal tu akan mencongkam. Maka akal tunjang dia tetap utuh. Dia tak akan tumbang sama sekali pokok tu. Sama ataupun macam kipas ni kan, kalau kuat dia mentunjang insya-Allah. Untuk Bismillahirrahmanirrahim, secara ringkas itu kunci keberkatan yang pertama, makna dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan sebesar-besar nikmat kepada semua hamba, tak pilih bulu pun. Yang beriman ke tak beriman ke, yang Islam ke yang tak Islam ke, yang Islam yang taat yang tak taat ke, semua dapat kurniaan limpahan
nikmat-nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun yang tuan-tuan yang dia tak dapat nikmat oksigen contoh kan. Dia boleh akses semua nikmat matahari. Dia boleh pijak atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun yang halang dia. Itu limpahan nikmat dan rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat, kurniaan dan rahmat. Dia dapat. Semua manusia dapat. Dengan lagi ada yang accept, ada tak accept, ada yang terima, ada terima. Ada yang terima sebahagian, ada yang tolak sebahagian. Dan dipelbagailah di situ ya. Baik, itu Ar-Rahman Ar-Rahim dengan sekecil-kecil nikmat yang Maha Pengasih, yakni Allah Taala hanya berikan kurniakan kepada orang beriman sahaja. Ar-Rahim ni bila? Kalau Ar-Rahman tu di dunia, Ar-Rahim di akhirat. Ar-Rahim di akhirat. Ai bidaqaiqin ni'am. Dengan memasukkan orang beriman ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Penyayang yang Maha Pemurah lagi Pemurah dunia, penyayang akhirat, disayang kepada hamba-hamba yang beriman dan dimasukkan syurga hamba yang tersebut dalam syurga dengan rahmat Allah. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan rahmat dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bila hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga mendapat limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni yang melimitkan kita, menghalang kita daripada mendapat kurniaan semua itu adalah kita punya sangkaan dan fikiran. Terlampau sangat fikirkan kerja, contoh apa ni lah, macam-macam lah, terlampau detail sangat. Masa gabut kepala otak kita. Kalau yang belum nikah lagi tu fikir nikah. Jadi terlampau detail sangat jadi pening. Dan yang terbaik yang tuan-tuan kita ada, boleh benda tu jadi sebagai impian kita, matlamat kita, dan selebih itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat kerja macam biasa. Ya. Okey. Itu kunci keberkatan yang pertama. Kunci keberkatan yang kedua, segala puji bagi Allah, yang ini pujian. Alhamdulillah dalam bahasa Arab. Pun sama juga lah kenapa setelah Bismillah, Alhamdulillah, sebab mengikut Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, hadis Nabi juga menyatakan bahawa setiap urusan yang tidak diawali dengan Alhamdulillah pun kurang keberkatan. Jadi ini kunci berkat lah. Baca ya tuan-tuan dan terus dapat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau panjang. Kalau pendek, Bismillah, Alhamdulillah. Pendek. Dan kata ulama, Bismillah ni pada hamba itu bersamaan kun pada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Bila Allah Taala dah tetapkan sampai masa tu jadi. Itu pada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah Taala menjadikan dengan kun, bukan dengan perkataan kaf nun tu. Itu nak bagi tahu isyarat, ulama kata mengisyaratkan betapa sesuatu yang Allah Taala dah tetapkan dan tentukan, bila sampai masa tak tertangguh sesaat pun. Jadi. Begitu kita tak tahu kan bila jadi. Demikian jugalah Bismillah kata ulama pada pihak hamba. Apa jadi? Kisah kita bacakan Bismillah, Alhamdulillah. Apa yang jadi? Kalau pihak Allah Ta'ala dah ditentukan, contoh air teh, lemon kan, kun fayakun, dah jadi. Sampai masa jadi dia. Jadi. Sampai masa dapat minum, contoh kan. Kun fayakun. Ditentukan Allah Ta'ala. Tentukan apa? Tentu dapat minum air lemon. Bismillah. Kun fayakun. Dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi janganlah guna alasan ni bermaksiat pula. Kita bermaksiat tu kun fayakun, Allah Ta'ala tentukan. Jadilah kita bermaksiat. Itu jahat adab dengan Allah Ta'ala ya. Walaupun semua sesuatu tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan tersandarkan keburukan, kejahatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Pada pihak hamba apa jadi? Jadi kalau jadi minum air lah. Kalau kita baca Bismillah, Alhamdulillah, apa jadi tuan-tuan? Apa yang dapat pihak hamba? Jadi Bismillah. Kan? Betul, Bismillah tu kunci apa? Kunci apa? Jono dah sebut tadi berulang kali dah. Kunci apa? Keberkatan jadi apa? Maka bila baca Bismillah, Alhamdulillah, jadi apa? Berkat. Tahu jadi berkat. Apa saja kita buat tu jadi berkat.
Sama ada kita nampak atau kita tak nampak, tu je tinggal lagi. Yang kita tak nampak apa tuan-tuan dan puan? Contoh air tadi ni dia ada vitamin A kan. Kita tak tahu. Misalnya bacakan bismillah asalnya kosong, tak ada apa-apa pun. Kan air. Baca bismillahirrahmanirrahim kan ada gelombang. Setiap ucapan kita ni sebenarnya ada gelombang. Betul, gegendang kan? Betul. Dia ada dia punya gelombang tu. Saya cakap ni dia ada suara kan. Suara tu dia ada vibration. Macam kalau telefon, kalau vibrate tu telefon, nampak kan? Zzz. Suara pun sama jugalah. Setiap suara perkataan yang kita lontarkan tu ada gelombang dia. Dia bila bismillahirrahmanirrahim, gelombang apa? Tak tahu. Ada gelombang yang baik, ada gelombang yang tak baik. Ada gelombang yang positif, ada gelombang negatif. Positif, bila kita keluarkan gelombang positif, dia berpusing balik pergi pada kita. Itu konsep yang tuan-tuan nampak. Kita bagi perkataan yang buruk, yang tak elok, keluarkan, dia berpusing balik, pergi kita balik. Walaupun kita bagi ke orang lain. Itu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu di akhirat lah. Ayat ni penafsirannya di akhirat. Balasan tu ada. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu secara spesifik. Laha ma kasabat, perkara bermanfaat dia dapat balik. Wa 'alaiha mudarat. Kalau lah perkara tu ya elok, mudarat dia dapat balik. Ya. Bismillah, alhamdulillah tadi. Itu kunci keberkatan yang kedua. Segala puji bagi Tuhan. Itu dia punya mukadimah lah. Kita boleh tengok tuan-tuan di situ pada perenggan pertama tu. Dan pada perenggan yang kedua, ni kunci keberkatan yang ketiga, iaitu salawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat dari Allah. Ini tiga kunci keberkatan. Jadi yang ketiga adalah salawat dan salam. Satu ucapan, 10 rahmat. Berkat tak? Berkat. Kembang. Apa yang kembang? Selawat. Kembang apa? Kembang hidung. Kembang apa? Selawat kembang apa? Apa yang berkembang daripada ucapan selawat ni? Tadi dah bagi jawapan sebenarnya tu. Dia tak pasal, dia tak perhati tadi tu. Alert tu. Satu rahmat, selawat, satu ucapan selawat, berapa rahmat? Dia apa yang berkembang? Rahmat. Sebaik jawapan kan? Itulah jawapan, rahmat. Berkembangnya rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat. Rahmat ada banyak makna sebenarnya. Dan dia ada makna musyarak, makna-makna yang sepakat dia katakan makna kasih sayang, ada love, belas kasihan, ada pelbagai makna lah. Itu rahmat. 10. Jadi berkembang rahmat. Itu berkatnya selawat. 1 10, 10 100, 100 1000. 1000 jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjaminan. Pada satu riwayat katakan bebas daripada api neraka. 1000 selawat dengan ucapan satu selawat. Itu satu di antara kelebihan. Satu, bukan sahaja berkembang, bahkan dipadamkan keburukan kita. Kalaulah ada kejahatan, keburukan yang kecil-kecil lah, dosa-dosa yang kecil, dipadamkan 10. Itu tak berkembang lah, keburukan menjadi semakin menguncup. Kalau rahmat semakin besar, lepas tu kemudian diangkat 10 darjat. Kalau Allah angkat 10 darjat, berkembang tak? Makin menaik lagi tuan-tuan itu selawat. Dia banyakkan selawat. Nak naik copet, nak akhir zaman ni payah kita nak cari murabbi kan. Pesanan para alim ulama, rajinkan berselawat tuan-tuan. Banyakkan berselawat. Selawat adalah merupakan murabbi ni dia membantu kita sebenarnya. Kalau murabbi ni lah, dia boleh bawa, dia macam apalah, dia beza, dia macam orang pergi terus guide, itu murabbi. Kalau lah mursyid ini dia bagi tahu, tunjuk jalan. Dia dah pernah pergi Makkah, dia kata kau pergi sini, nanti kau pergi sini, kau buat macam ni, lepas tu sini just guide saja daripada jauh. Dia bagi tahu sebelum tu, lepas tu kita sini jalan. Adapun murabbi ni dia bawa, terus guide sampai kita sampai ke destinasi ya. Di mana destinasi kita nak pergi, bawa.
Kalau dalam kerohanian ni, ya cik, kita nak apa? Kita nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat, copet, dapat redha. Nak apa? Mahabbatillah, selawat. Itu kelebihan selawat. Akan dibimbing secara kerohanian. Secara kerohanian. Ya. Inilah dia 3 kunci keberkatan. Bismillah, alhamdulillah, dan selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beritahu